Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naiza Izani binti Abdul Jabbar daripada PISMP Bahasa Melayu 2 Ambilan Jun 2020 akan membentangkan berkenaan dengan kertas cadangan saya bagi projek inovasi digital yang dinamakan sebagai Ekspedisi Jumbo Gram. Baiklah, isi kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah terdiri daripada pengenalan, rasional, matlamat, objektif, metodologi, kos penghasilan, pelaksanaan dan penutup. Pada bahagian penutup akan saya terangkan panduan penggunaan ekspedisi Jumbo Gram. Baiklah, apakah pengenalan bagi projek inovasi digital saya? Okey, ekspedisi Jumbo Gram berkonsepkan pengembaraan yang merupakan hasil adaptasi daripada animasi Jumbo si Gajah Biru. Pembinaan inovasi digital ini memfokuskan aspek pengajaran tata bahasa iaitu pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan predikat untuk membina satu ayat yang gramatis. Okey, Jumbo Gram merupakan gabungan nama watak iaitu Jumbo yang merupakan nama watak si Gajah Biru dan Gram pula merupakan singkatan bagi perkataan gramatis. Jadi perkataan Jumbo Gram ini digabungkan menjadi satu yang membawa kepada watak utama inovasi saya ini untuk mengetahui, menguasai cara pembinaan ayat gramatis. Ekspedisi merupakan satu proses penggembaraan si Jumbo Gajah Biru untuk menguasai pembinaan ayat yang gramatis. Okey, jadi kumpulan sasaran saya ialah murid tahun 5 yang diperincikan berkenaan dengan standard pembelajaran di SKP Bahasa Melayu tahun 5 iaitu 5.3.1 memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks yang menjadi pegangan dan panduan pembinaan inovasi ini. Seterusnya, apakah rasionalnya inovasi ini? Okay. Rasionalnya inovasi ini ialah untuk merungkaikan masalah yang didapati terhadap pengajaran aspek tata bahasa bagi topik pembinaan ayat gramatis, di mana saya dapat mengenal pasti murid keliru menggunakan kata hubung yang sesuai bagi menggramatiskan ayat pada bahagian ayat keterangan yang sesuai, khususnya dalam meluaskan predikat bagi pengembangan ayat. Jadi rasionalnya inovasi ini juga untuk memudahkanlah murid membina ayat gramatis dengan lebih pantas dan juga tepat melalui pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Jadi peningkatan pendekatan didik hibur dalam pengajaran bahasa dapat ditingkatkan. Yang ketiga ialah meningkatkan tahap pemahaman murid dan tahap kemahiran bahasanya dalam menguasai aspek tata bahasa melalui pengaksesan projek inovasi digital saya. Jadi murid yang mengalami kesukaran untuk mengingat dan menguasai penggunaan kata hubung dalam pembinaan ayat gramatis ini dapat memahamilah, dapat menjadikan inovasi ini sebagai platform pengajaran yang menyeronokkan untuk ingatan yang kuat dalam jangka masa yang panjang. Okey, apakah matlamat pembinaan inovasi digital saya? Okey, inovasi digital saya bermatlamatkan membantu proses pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah, di mana inovasi digital ini dapat diakses sama ada di dalam kelas ataupun di rumah. Matlamat inovasi saya ini merupakan belajar sambil bermain yang merupakan satu teknik mengingat pembinaan ayat majmuk yang gramatis dalam suatu jangka masa yang panjang. Apakah objektif ekspedisi Jumbo Gram ini? Kita terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam pembinaan ayat gramatis. Yang kedua, memudahkan murid mengenal pasti kata hubung yang bersesuaian dengan binaan ayat keterangan. Yang ketiga, meningkatkan kefahaman terhadap perluasan predikat dalam pengembangan. Seterusnya, kita lihat pula pada bahagian metodologi. Metodologi projek inovasi digital saya mempunyai 2 bahagian, iaitu yang pertama model AD dan juga yang kedua ialah model pembelajaran triological. Kedua-dua model ini menjadi asaslah kepada pembentukan inovasi saya. Yang pertama, model AD. Model AD terbahagi kepada 5 fasa, iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, implementasi dan juga penilaian. Pada fasa analisis pula, saya dapat mengenal pasti masalah yang berlaku berkenaan dengan topik pembinaan ayat gramatis ini sewaktu saya praktikum fasa 1. Saya mendapati bahawa murid ke tahun 5 masih keliru antara kata hubung keterangan, kata hubung gabungan dan juga kata hubung yang lain. Jadi melalui tindakan yang keliru tersebut, maka murid mengalami kesukaran untuk membina ayat
majmuk yang gramatis. Jadi melalui pembacaan secara meluas dalam artikel dan jurnal berkenaan dengan topik ayat majmuk ini, saya dapati sememangnya lah murid mengalami kesukaran untuk menguasai dan memahami teknik-teknik yang betul untuk membina ayat yang gramatis. Jadi melalui analisis ini saya membawa kepada tujuan utama saya, fokus utama untuk membina ekspedisi jumbogram ini khususnya untuk murid-murid yang keliru. Jadi seterusnya, melalui penganalisisan saya berkenaan dengan isu dan juga masalah yang berlaku, maka terciptalah satu reka bentuk pada fasa yang kedua ini, di mana saya menggunakan aplikasi Canva sebagai platform utama untuk saya membina ekspedisi jumbogram ini melalui pengaplikasian teknik-teknik yang saya tahu. Maka saya bentukkan dalam satu papan cerita untuk saya bina ekspedisi jumbogram ini. Jadi melalui peta yang saya tunjukkan tersebut, terdapat 5 stesen yang mempunyai 5 cabaran untuk diselesaikan oleh jumbo. Iaitu watak utama dalam ekspedisi jumbogram inilah jadi kumpulan sasaran saya. Mereka perlu menyelesaikan kelima-lima stesen tersebut untuk dia menguasai pembinaan ayat gramatis secara langsung dan juga secara terperinci. Jadi melalui teknik pengembaraan, teknik penerokaan ini, maka murid akan dapat mudah mengingatlah dan mudah memahami serta berasa seronok berkenaan untuk mempelajari teknik-teknik yang betul, teknik-teknik yang tepat dalam pembinaan ayat gramatis. Seterusnya, jika kita lihat pada fasa pembangunan pula, di sini merupakan fasa yang sangat menyeronokkanlah, di mana saya sebagai innovator membangunkan medium-medium sumber-sumber pengajaran secara interaktif dalam bentuk digital ini secara sendiri, iaitu keaslian saya sendirilah. Jadi yang pertama sekali ialah saya menyusun aturlah pelbagai sumber pengajaran dalam aplikasi Canva. Jadi apa yang saya susun aturkan pelbagai sumber pengajaran ini, yang pertama ialah saya membina lagu teknik ayat gramatis melalui CapCut secara sendiri yang menggunakan melodi kalau rasa gembira. Jadi melalui teknik lagu tersebut, saya yakin bahawa murid-murid akan mudah memahami dan kerana berasa seronok. Jadi jika murid berasa seronok, maka murid akan mudah mengingatlah lagu-lagu teknik, akan mengingat lagu teknik berkenaan pembinaan ayat gramatis ini dengan lebih mudah dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, pembangunan ini juga berlaku melalui pembinaan latihan pengukuhan secara interaktif dalam aplikasi Journaly. Jadi di dalam ekspedisi jumbogram ini saya sediakan 3 kuis secara interaktif berkenaan dengan topik pengajaran lah. Jadi melalui aplikasi Journaly ini, murid akan mudah untuk mengakses dan menjawab soalan-soalan yang berkenaan dengan pembinaan ayat gramatis. Dan yang terakhir sekali, pembangunan ini saya mencipta satu cerita pendek untuk mengenalkan watak utama ekspedisi jumbogram ini, untuk murid mudah memahami dan mudah mengetahuilah papan cerita keseluruhan ekspedisi jumbogram ini untuk diselesaikan cabaran-cabarannya. Seterusnya, pada fasa implementasi pula, pandu uji dilaksanakanlah bertujuan untuk saya lihat tahap keberkesanan produk untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan projek untuk dibuat penambahbaikan sebelum dipasarkan atau disebarluaskan. Jadi saya laksanakan pandu uji ini kepada rakan-rakan sekelas dan juga komuniti luar yang terdiri daripada guru kenalan saya dan juga ahli keluarga lah. Jadi responden perlu memberi maklum balas melalui Google Form yang diedarkan secara langsung untuk dapatkan respon yang boleh diambil kira sebagai inisiatif untuk saya ketahui kekuatan dan kelemahan produk. Terakhir sekali, iaitu fasa penilaian. Penilaian ini dapat ditentukan melalui bilangan responden yang menjawab Google Form saya berkaitan maklum balas soal selidik melalui darjah kepersetujuan dengan skala 5 mata, iaitu skala Likert, terhadap perincian keseluruhan pembinaan produk. Jadi melalui penilaian ini, saya dapat mengetahuilah setiap perincian kekuatan dan kelemahan produk saya. Seterusnya, jika kita lihat pada model pembelajaran triological ini, terbahagi pula kepada 6 peringkat, iaitu pernyataan tujuan dan keperluan, penetapan skop, penghasilan kertas cadangan, pembangunan projek dan refleksi, pemurnian dan spesifikasi serta penggunaan semula.
Baiklah, apakah yang berlaku pada peringkat yang pertama, iaitu penyataan tujuan dan keperluan. Okay, jadi di sini saya menetapkanlah tujuan pembinaan inovasi digital saya ini adalah untuk merungkai isu murid tidak memahami dan menguasai pembinaan ayat majmuk yang gramatis. Jadi melalui tujuan tersebut, jadi keperluan yang perlu saya lakukan untuk saya bina inovasi digital ini adalah untuk membantu murid membina ayat gramatis bagi menyelesaikan isu tersebut. Jadi pada peringkat yang kedua, iaitu penetapan skop, saya menetapkan skop dari aspek tajuk, iaitu ekspedisi jumbogram yang saya sasarkan kepada murid, kumpulan murid tahun 5 dengan aplikasi Canva, Genially, CapCut, YouTube dan juga Google Form. Melalui penetapan skop ini, saya dapat memerincikan lagi, mengetahui skop batasan inovasi digital saya ini dengan lebih sistematik lah dan tersusun. Seterusnya, pada peringkat penghasilan kertas cadangan pula, saya melakukan satu draft untuk merangka dan juga cadangan yang dirancang, reka bentuk projek inovasinya yang bersesuaian dengan objektif inovasi saya yang ada 3 tadi, iaitu termasuklah penetapan matlamat, rasional dan juga metodologis projek. Jadi melalui untuk membina satu kertas cadangan ini, maka draft-draft berikut saya lakukanlah dan juga semakan dibuat dari masa ke masa untuk membuat penambahbaikan sehinggalah terbentuknya satu kertas cadangan yang lengkap. Di sini juga saya melaksanakan draft dalam bentuk cartagan untuk saya ketahuilah setiap proses mengikut tempoh yang telah saya tetapkan. Seterusnya, jika lihat pada peringkat pembangunan projek dan refleksi ini, pembangunan inilah berlakunya, pada peringkat inilah berlakunya saya membangunkan sumber-sumber pengajaran digital yang saya buat, iaitu pembinaan cerpen, pembinaan lagu teknik dalam YouTube dan juga pembangunan Canva saya sebagai platform utama. Jadi saya bangunkanlah inovasi seperti yang telah saya rancangkan. Pemeriksaan juga saya buat dari semasa ke semasa pada setiap perincian, khususnya pada bahagian teknikal melalui penggunaan butang navigasi, penggunaan animasi, video dan sebagainya. Jadi melalui pemeriksaan tersebut, bagi pembangunan projek ini saya dapat membuat refleksi secara teruslah untuk saya menilai kelemahan dan kekuatan produk untuk ditambah baik pada bahagian yang lemah. Seterusnya, jika dilihat pada peringkat pemurnian dan spesifikasi, pemurnian boleh saya buat pada produk inovasi saya untuk menguatkan lagi lah penggunaan inovasi kepada kumpulan sasaran secara berhemah dan juga bermanfaat. Segala yang perlu ditambah baik saya murnikan lagi untuk keperluan murid-murid secara sistematik dan tersusun lah. Jadi pemurnian ini untuk saya hasilkan satu produk yang sangat-sangat baik sebelum disebarluaskan. Jadi spesifikasi pula juga boleh dibuat melalui penetapan watak dan pewatakan animasi yang dibawa supaya susun aturnya sentiasa berkesinambungan yang berunsurkan pengemaraan yang memerlukan kumpulan sasaran, iaitu pengguna inovasi saya menyelesaikan cabaran. Dan akhir sekali, pada peringkat penggunaan semula pula, jadi inovasi saya ni sememangnya dah tersedia untuk ditambah baik bagi penggunaan topik lain secara berterusan, di mana produk saya ini boleh diguna semula untuk topik yang berbeza daripada pembinaan ayat majmuk yang gramatis, iaitu topik pembinaan ayat tunggal pula dengan perluasan predikat secara gramatis, atau pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk bagi perluasan subjek pula. Jadi ini dapat kita lihatlah bahawa produk inovasi saya ini telah menggunakan kedua-dua model sebagai reka bentuk untuk metodologi produk inovasi digital saya. Seterusnya, jika dilihat pada bajet kos penghasilan projek inovasi ini, sememangnya inovasi saya tidak menggunakan apa-apa bayaran, tidak dikenakan apa-apa kos untuk membina satu projek inovasi digital, di mana aplikasi Canva, CapCut, YouTube, Google Form dan Genially ini merupakan satu aplikasi yang percuma untuk diakses dan telah sedia ada di dalam laptop dan juga telefon bimbit. Jadi tiada sebarang bayaran dikenakan. Seterusnya, jika dilihat pada pelaksanaan projek inovasi pula, inilah seperti yang saya katakan tadi bahawa saya telah membina satu cartagan untuk saya mengetahui
dan mengikuti setiap proses-proses berikut melalui tempoh masa yang telah saya tetapkan supaya inovasi ini dapat dibina dari masa ke masa mengikut suatu tempoh yang telah ditetapkan. Bahagian kesimpulan pula, marilah kita sama-sama melihat panduan penggunaan ekspedisi jumbogram. Baiklah, ekspedisi jumbogram bermula di sini. Okey, adakah anda sudah bersedia? Okey, siapakah saya? Okey, melalui sinilah saya akan perkenalkan watak melalui cerita pendek yang saya bina. Okey, daripada cerita sinilah kita lihat bahawa jumbogram ini merupakan satu-satunya gajah yang berwarna biru. Seekor gajah yang mempunyai satu sifat ingin tahu. Okey, jadi pada suatu hari dia jumpalah satu perigi. Okey, dia teringatlah cerita pesan mak dia bahawa jangan sesekali mendekati mana-mana telaga. Okey, jadi dia segera menggelengkan kepalanya. Lepas tu tiba-tiba dia ternampaklah satu kasut yang terjatuh di dalam perigi tersebut. Jadinya si gajah biru ni pun ambil dan pakai. Sebaik sahaja dia pakai, maka tiba-tiba kasut tersebut membawa jumbo si gajah biru ini ke sesuatu tempat. Okey, jadi ke mana bawanya dia pergi? Okey, jadi dia jumpalah satu lagi pasang kasut. Okey, rupanya kasut ni berpasangan lah yang membawa maksud kasut. Okey, apa pula yang terpijak tu? Rupanya dapatlah satu pesanan daripada perwira yang memperjuangkan ayat gramatis. Jadi dia terikat dengan janji yang perlu diselesaikan. Okey, jadi inilah teknik kasut. Okey, jadi apa yang ada dalam peta tu? Okey, peta tu membawa kepada 5 stesen yang perlu dilaksanakan. Okey, jadi pada yang pertama dia perlu selesaikan untuk dia pulang semula ke tempat asal dia. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, kasut membawa dia ikut peta tersebut. Jumpalah stesen yang kedua iaitu Warga Tunggal. Apa yang ada kat Warga Tunggal ni? Okey, Warga Tunggal ni tadi jumpa kasut kan, ni tiba-tiba ada kad. Okey, apa yang ada dalam kad ni? Okey, kad tersebut cara-cara untuk membina ayat tunggal sebelum dibentuk menjadi ayat yang gramatis menggunakan teknik kasut. Okey, kad yang pertama, okey, perhatikan gambar dan kenali dua ayat tunggal yang sesuai. Okey, ini adalah dua contoh ayat tunggal yang sesuai berdasarkan gambar dan itu ayat majmuk. Okey, betul ke salah? Sama ada pun kata hubung dan. Jika dia jawab betul, maka betul. Jika dia jawab salah, maka dia kena cuba lagi. Okey, jadi setelah selesai stesen yang kedua, maka dia perlu teruskan perjalanannya kepada stesen yang ketiga. Okey, peta tu bawa dia ke mana lagi? Rupanya dia membawa kepada utusan majmuk pula. Apa yang ada kat dalam buku? Okey, buku yang dia jumpa tu merupakan cara penjelasan lah untuk membina ayat majmuk menggunakan teknik kasut. Okey, di sini dia terangkanlah penggunaannya. Okey, belon yang ada ayat-ayat tanya tu membantu murid lah untuk mempersoalkan dirinya untuk membina satu ayat majmuk dan gunakan teknik kasut. Okey, seterusnya dia perlu pergi ke poket jumbogram pula. Okey, apa yang ada kat poket jumbogram ini? Okey, poket jumbogram ini telah membawa jumbo ke satu tempat di mana di dalam satu poket tersebut, okey, jadi ada satu penjaga rangkaian Bima Sakti iaitu kucing tu, iaitu cecair formula yang boleh mengingatkan jumbogram ini. Okey, inilah formula yang saya bina lah berdasarkan ayat tanya yang ada pada belon tadi. Okey, untuk murid mudah ingat. Siapa buat okay, jadi lagu ni merupakan satu lagu yang dibina berdasarkan melodi Kalau Rasa Gembira. Okey, jadi daripada situlah murid dapat mengetahui lah teknik lagu yang sepatutnya. Okey, stesen yang ketiga, yang terakhir iaitu Siyulan Azimat. Apa yang ada di dalam Siyulan Azimat ni? Okey, Siyulan Azimat ini merupakan stesen yang paling terakhir lah untuk diselesaikan 3 lagi cabaran. Okey, cabaran yang pertama, okey, di sini merupakan latihan pengukuhan lah. Ketiga-tiga tersebut merupakan latihan pengukuhan secara digital. Okey, jadi apa yang ada pada yang pertama sekali, cabaran yang pertama dia kena selesaikan ayat tunggal misteri. Okey, dia perlu menekalah mana satu merupakan ayat tunggal. Ini sebagai ansur baju yang pertama, iaitu penggunaan ayat tunggal dululah, yang seperti mana yang dijumpa kad kasut tadi kan. Okey, seterusnya
Setelah selesai stesen cabaran yang pertama, maka dia bergerak kepada cabaran yang kedua. Okey, apa yang ada dalam cabaran kedua? Okey, di sini pula untuk kita ujilah kekuatan minda pengguna tersebut berdasarkan cabaran-cabaran yang pernah dilalui sebelum ini. Okey, seterusnya pada cabaran yang ketiga yang paling akhir, di sini merupakan uji minda lah berkenaan dengan pembinaan ayat gramatis. Okey, jadi murid perlu mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. Okey. Jadi seterusnya maka berjayalah pengguna inovasi ini menyelesaikan kesemuanya. Okey. Plot twist di sini rupanya jumbogram ini bermimpi. Okey, melalui mimpi itulah dia dapat menguasai pembinaan ayat gramatis. Okey, jadi itu sajalah pembinaan pembangunan inovasi digital saya, ekspedisi jumbogram. Sekian, terima kasih.